Apabila pengetahuan itu sudah ada, kita melihat sekarang ini kalau tuan-tuan berjalan, dan saya yakin perbezaan sambutan semangat ahli UMNO dan Barisan menghadapi pilihan raya yang ke-13, perbezaannya amat ketara apabila kita bandingkan dengan PRU yang ke-12 tahun 2008. Kadang-kadang kita melihat bendera tuan-tuan pun sampai tak naik dalam satu-satu daerah mengundi. Tapi sekarang kita boleh berjalan walaupun belum penamaan calon. Penamaan calon 20 hari bulan, hari Sabtu ni tuan-tuan berjalan, tuan-tuan akan melihat keceriaan itu macam mana. Tetapi bagi PAS kita tak heran, sebab dia kalau dia tak bubuh Hawaii, dia bukan ada harta dia. Dia tak bubuh bendera Hawaii kalau dia tak tambak, dia tak bubuh ke atas titi, dia bubuh ke atas jalan, dia bubuh di tiang listrik. Kalau dia tak bubuh Hawaii, sebab hak tu semua harta khazanah UMNO. Jadi dia balas Hawaii. Pada saya takat PAS nak bubuh, dia nak kontrol, dia kan. Titi yang kita buat pun saya kata dia bubuh berjabu. Wahai titi tu kita yang buat. Dia pajak bendera. Tak apa takkan anak pajak. Tetapi kita seru kepada ahli UMNO dan pemuda bahawa dalam menghadapi pilihan raya kali ini, kita jangan gentar, kita jangan takut, kita jangan merasa lemah. Kerana yakin dan percayalah tuan-tuan bahawa negeri Kedah dalam pilihan raya yang ke-13 ini yang akan kita mengundi pada 5 hari bulan 5, yakin bahawa tuan-tuan Guak Cepedak kekal, Parlimen Jerai tuan-tuan ambil balik, termasuk Sungai Limau, insya-Allah, kerana keyakinan atas kekuatan dan kerjasama serta perpaduan dalam UMNO. Kita bagi tahu, kita kata kepada PAS, hampa jangan hebat, hampa jangan bangga, hampa jangan bongkak, kerana pemerintahan yang dapat pada tahun 2008 yang PAS boleh membentuk kerajaan di negeri Kedah. Kita mengatakan bahawa bukan atas kekuatan PAS, bukan atas asas PAS, tetapi atas sebab UMNO dan Barisan sendiri yang memprotes parti dan pemimpin. Perpecahan berlaku di dalam UMNO dan Barisan. Atas sebab itulah yang PAS boleh merintah di Kedah. Tetapi sekarang kita melihat peralihan. Pertamanya sokongan rakyat kepada UMNO dan Barisan, dan ahli UMNO sudah bersatu, Barisan sudah bersatu. Maka dengan sebab ini kita lihat bahawa keyakinan kepada kita, kekuatan yang ada kepada UMNO dan Barisan, maka untuk membolehkan kita tawan UMNO di negeri Kedah ini tuan-tuan. Inilah sebabnya kalau kita melihat dalam gerakan majlis yang kita buat, di mana-mana sambutan kepada UMNO cukup hebat tuan-tuan. Bahawa sebab apa? Kerana kedudukan rakyat yang dulu telah terpesong dengan janji-janji yang dilakukan oleh pihak pembangkang terutama PAS dan keadilan, mereka tidak dapat laksanakan, termasuk kerajaan keadilan, parti keadilan yang menjadi menterintak di Selangor. Tuan-tuan tengok saman menyaman masuk dalam mahkamah atas sebab pembohongan mereka yang mereka janji dalam manifesto, tetapi mereka tidak laksana, mereka tidak tunai apa yang mereka janji. Kata Khalid Ibrahim Al-Ghadafi tuan-tuan, apa dia kata? Dia kata dalam manifesto bukan janji. Kalau tidak, kenapa hampa lancarkan manifesto? Buat apa begitu? Jadi hampa pembohong saja. Hampa habak awak turun daripada langit bulan mai bubuh dari bawah. Haram benda tu tak boleh buat, tapi hampa boleh janji, ibarat dia macam tu. Dan itu juga dengan manifesto. Jadi tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, kalau kita melihat dalam perjuangan parti politik orang Melayu, orang Islam dalam negara kita, yang kita berpecah di antara UMNO dan PAS, bukan kerana UMNO yang bawa perpecahan. Tuan-tuan, UMNO sentiasa membuka pintu untuk perpaduan. Tetapi saya masih ingat dalam satu majlis muzakarah untuk diadakan muzakarah peringkat nasional, peringkat pusat antara UMNO dengan PAS, yang menentang salah seorang dia Mustafa Ali tuan-tuan. Mustafa Ali adalah manusia yang salah seorang bersama dengan Hadi Awang yang menentang untuk mengadakan majlis muzakarah. Akhirnya sekarang tuan-tuan, apa bala musibah yang Mustafa Ali terima tuan-tuan. Habis orang pakai tengok video orang. Karena apa tuan-tuan? Soal perpaduan dituntut oleh agama. Islam tidak suruh kita berpecah, karena tidak ada formula.
Tidak ada formula yang mengatakan kita berpecah kita kuat. Dan kita minta supaya kita bersatu atas kalimah lillahi ta'ala, orang Islam ini, agar kita tidak dihina, agar kita tidak menjadi lemah. Bila kita lemah, maka orang akan menghina kita. Dan inilah yang sedang diperjuang dan dipertahankan oleh UMNO. Walaupun dituduh oleh PAS kepada UMNO dengan berbagai-bagai tuduhan yang tuan-tuan tahu berlaku dalam masyarakat kita atas fahaman politik yang bermana, yang berlainan di antara PAS dan UMNO. Ada di antara, saya katakan tadi, karena nak mengekalkan sokongan, mencari pengaruh dalam politik, PAS sanggup membuatkan hukum, mengeluarkan hukum, mengatakan dengan berbagai-bagai hukum kepada ahli UMNO, kepada penyokong Barisan Nasional. Contoh, jangan lupa bahawa pernah satu ketika dalam masyarakat kita, atas kefahaman amanat haji awam, tuan-tuan, berlaku perceraian di antara laki bini, kerana laki PAS, bini UMNO. Lepas tu dua beranak bergaduh. Lepas tu sembahyang dua imam. Kerana imam yang dilantik oleh kerajaan Barisan Nasional, PAS tidak puas hati, mereka sembahyang imam lain. Berpecah dalam satu Korea. Tidak bertukuk siapa. Sembelihan orang UMNO dihukumkan tidak boleh makan. UMNO sembahyang, imam UMNO dia kata tak sah. Macam-macam berlaku dalam masyarakat sebab mereka mempertahankan, mereka mengeluarkan fatwa mereka ini, tuan-tuan, adalah semata-mata untuk mengekalkan sokongan kepada mereka. Tapi kalau apabila orang mengaji, orang kaji betul-betul, adakah ini cara dia? Dan itulah caranya PAS membawa untuk menjadi sokongan. Awak yang PAS duduk pandang dekat UMNO, hang tengok sebelah mata, hang anggap seolah-olah kami tak Islam. Awak hang mengucap macam mana? Hang pergi kiblat, hang ngadap kiblat waktu sembahyang, hang madap kiblat mana? Saya kata hang pergi ke Mekah, Mekah hang duduk di Jepun kan, duduk di Baitullah, duduk di Mekah. Wah, sama, tuan-tuan. Dia naik kapal terbang waktu dia menunaikan haji, diuruskan oleh lembaga tabung haji. Lembaga tabung haji ditubuhkan oleh kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO untuk menguruskan pengurusan haji umat Islam yang ada di dalam Malaysia ini. Diuruskan oleh UMNO. Hang pun naik kapal terbang tu, hang pun masuk duit dalam tabung haji kami juga. Kami bawa pin Baitullah di Mekah, bukan Baitullah duduk di Jepun. Dia pun pergi, tapi atas berlainan politik fahaman ini, tuan-tuan. Dan kalau kita ambil salah silap sejarah, bagaimana, kenapa, mengapa PAS ditubuh dan mengapa UMNO ditubuh, perbezaan ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham daripada asal usul penubuhan ini, sudah dapat membuat kesimpulan, adakah PAS ini perjuangan dia betul atau PAS ini menjadi alat kepada orang. Di manakah perbezaan ini yang kita dapat untuk kita sama-sama pertimbang. Pertamanya kita tahu UMNO ditubuh pada tahun 46, tanggal dia tuan-tuan 11 Mei 1946, dan waktu UMNO ditubuh atas gabungan fahaman kerana orang Melayu, umat Islam di Semenanjung Tanah Melayu, di Melaya waktu itu, bahawa datuk nenek moyang kita tidak mau negara kita ini akan terus dijajah oleh penjajah dan membawa hasil maksum negara kita balik ke negara mereka. Atas kesedaran ini, kebangkitan orang Melayu dan umat Islam untuk memerdekakan negara, sekaligus kita kata meninggalkan anak bangsa kita supaya tidak dijajah sehingga akhir hayat. Maka atas kebangkitan orang Melayu, umat Islam pada ketika itu untuk berjuang menuntut kemerdekaan, maka UMNO ditubuh. UMNO ditubuh, tuan-tuan, atas sebab untuk menuntut kemerdekaan. Maka di sinilah kita simpulkan bahawa UMNO ditubuh atas kalimah lillahi ta'ala, berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Itu beza. Tetapi PAS ini wujud mai masa mana? Apabila diadakan pemilihan jawatan, memilih jawatan di antara Tengku Abdul Rahman, Haji Ahmad Puat dan CM Yusof bertanding pada tanggal 25 bulan 8 tahun 51, maka perwakilan telah memilih Tengku. Tengku dapat 57 undi, Haji Ahmad Puat dapat 11 undi, CM Yusof mendapat 7 undi. Bila ini sudah menjadi kesimpulan kepada perwakilan bahawa mereka memilih Tengku, Haji Ahmad Puat tidak dipilih. Dan tahun 51 itu ketika mana negara belum merdeka, sebab kita merdeka tahun 57, adakah orang putih, adakah penjajah bersetuju
untuk memberi kemerdekaan kepada kita. Dia tidak bersetuju, tetapi dia tidak boleh menghalang kebangkitan orang Melayu dan umat Islam di Melaya pada ketika itu yang menuntut untuk memerdekakan negara. Dia tidak dapat menghalang. Atas sebab itu dia turut sama, tetapi dalam masa yang sama dia cuba mencari jalan untuk memecah belahkan orang Melayu supaya tidak berada di bawah satu bumbung perjuangan pertubuhan politik yang namanya UMNO ataupun pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu. Memang orang putih, memang penjajah cukup sakit hati di atas perubahan UMNO kerana untuk menuntut kemerdekaan. Dia tidak mau. Tetapi saya katakan tadi, kebangkitan arus itu tak dapat ditahan. Apabila Haji Ahmad Fuad kalah pada 25 hari bulan 8 tuan-tuan tahun 51, maka orang putih mencari jalan. Dia telah menghasut Haji Ahmad Fuad ini supaya keluar daripada UMNO, tubuh parti lain, supaya dia boleh jadi pemimpin. Maka Haji Ahmad Fuad selepas 22 hari dia tewas dengan Tengku Abdul Rahman, tuan-tuan, 16 hari bulan 9 tahun 1991, maka Haji Ahmad Fuad telah menubuh sebuah parti yang diberi nama Pan Malayan Islamic Party ataupun PMIP. Dan itulah yang sekarang ini dinamakan PAS, tuan-tuan. Asal usulnya Haji Ahmad Fuad daftar nama dia atas nama Pan Malayan Islamic Party. Pasal apa Haji Ahmad Fuad daftar atas Pan Malayan Islamic Party? Dan UMNO juga, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, daftar atas nama United Malay National Organisation ataupun UMNO. Sebab negara kita dijajah oleh orang putih, maka kita kena daftar pertubuhan kita atas nama orang putih. Tetapi sekarang bila PAS tukar nama dia kepada Parti Islam Malaysia, maka dia tuduh kata UMNO kafir, nama pun tak Islam. Maka dia masuk ke kampung, dia akan menjelajah ke seluruh pusat negara. Dia mengatakan perbezaan UMNO dengan PAS, kerana PAS adalah Parti Islam Malaysia, maka UMNO tidak ada nama kataan Islam. Maka perbezaan nama di sinilah yang telah mensasulkan kita, yang telah membuat kita dalam keadaan serba salah. Tapi kita menegaskan, dan orang mengatakan, kita jelaskan kepada rakyat, kita kata PAS bukan Islam, PAS bukan agama, PAS adalah sebuah parti politik yang sama dengan UMNO. Dia berjuang untuk bertanding dalam pilihan raya sekaligus nak jadi wakil rakyat, dan kalau boleh dia nak mantap. Itulah matlamat dan cita-cita sama dengan UMNO. Tetapi UMNO sudah satu buah parti sebagaimana yang saya katakan tadi telah berjasa kepada rakyat daripada sebelum kita merdeka. Kita berjuang sampai merdeka, dan segala pembangunan yang kita buat di dalam negara ini adalah hasil tangan daripada kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Kalau dulunya Perikatan selepas merdeka lambang kapal layang tahun 74 ditukar nama Barisan Nasional, lambangnya Dacin. Inilah kerajaan, inilah parti yang telah berjasa, yang tidak boleh dinafikan oleh rakyat, termasuk orang PAS. Dan sampai hari ini pun, tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional dinikmati bersama oleh orang PAS, kerana mereka adalah min lam alik yawa. Dan UMNO tidak pernah zalim sebagaimana yang dituduh oleh PAS, mengatakan UMNO zalim. Zalim tang mana? Peruntukan dari segi sekolah, peruntukan dari segi kesihatan. Adakah kalau hang masuk kira hampir di klinik yang, hampir di hospital yang, ada adakah di kaunter tertanya hang PAS kat UMNO? Tak ada, dia tanya pun. Bini hang nak beranak, pergi daftar di situ, masuk sakit, tak nak beranak, pergi daftar. Adakah kami doktor situ tanya kata hang PAS kat UMNO? Tak tanya pun. Di mana yang hang kata contoh yang kata hang kata kami zalim? Kalau bagi peruntukan kepada anak-anak, budak-budak atau pelajar, anak-anak hang sekolah, kalau hang orang susah, anak-anak hang pergi pagi makan apa? Amalan makanan dan pemakanan, anak orang PAS tak dapat. Kita bagi atas sifat orang susah, anak PAS balas sama juga. Macam saya kata tadi RM100, anak PAS pun sapu juga. Hang pun kadang tak pernah masuk pintu pagar sekolah, tapi dengan RM100 pukul 6.30 hang masuk pila. Tunggu awal-awal ni. Di mana kata kita zalim? Contoh yang paling dekat, kalau dia petani, adakah ketua unit tak daftar nama dia sebagai dia petani, dia tak dapat baja? Tak mana abang makan kita. Kalau dah rasa nikmat, jangan cuba nafi. Taulah kata berterima kasih sama kita sebagai orang Islam. Kalau kita bersyukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi, maka Allah akan tambah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau berterima kasih dan bersyukur atas nikmat yang kita bagi, Allah Ta'ala turunkan nikmat itu melalui tangan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional Merintah terhang boleh tumpang makan. Yang kita memperjuangkan sekarang ini, tuan-tuan, ialah di antara perkara yang berlaku di dalam kalangan orang-orang Melayu itu sendiri. Kerana yakin dan percayalah, dalam politik tanah air kita ini, kita ada berbagai bangsa, kita ada berbagai kaum dalam negara kita. Tetapi melalui pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang UMNO menjadi pemimpin, UMNO menjadi pengurusi, apabila bertanding dalam pilihan raya untuk menubuh kerajaan. Kerana dalam negara kita, kerajaan bukan ditubuh cara demonstrasi jalanan. Dan kita bagi tahu kat PAS, kerajaan yang wujud dalam negara termasuk PAS di Kedah ini bukan hang kata kun payakun maka jadi kerajaan PAS, tak. Hang kena bertanding dalam pilihan raya. Bila hang tanding dalam pilihan raya, bermakna ada peraturan dalam perlembagaan negara kita, maka hang kena ikut. Sebab tu bila kita kata 20 hari bulan, SPR kata kita adakan hari penamaan calon bagi kepada rakyat mengundi pada 5 bulan 5. Dia tuduh kata rakyat ini SPR tak betul. Macam dia kata mahkamah tak adil. Dia tuduh mengatakan bahawa SPR tak betul, SPR tak telus. Macam-macam dia kata, tuan-tuan. Kita jawab dekat dia, kalaulah sekiranya SPR tak betul, Barisan dan UMNO kecoh, macam mana Ustaz Azizan daripada PAS boleh jadi Tuan? Macam mana PAS boleh dapat 16 kursi pilihan raya yang lalu? Adakah UMNO dan Barisan, kalau kata kami boleh kecoh, kalau kata kami tak betul, SPR tak betul, adakah kami kecoh nak bagi hamba menang? Hak tu jawab dia gila. Orang yang ada kuasa, lepas tu dia kecoh orang, bagi orang menang dia terjun. Hak tu jawab dia gila babi mak. Dia tuduh dekat kita ni macam-macam dia kata. Dalam masa yang sama, dia tokak jaring, terdarah tak mati-mati. Sadar, tuan-tuan. Dia tuduh kata dekat kita. Dia kata pengundi hantu, termasuk Nurul Izzah di kawasan Lemah Pantai. Dia protes file kes dalam mahkamah. 4,000 orang dia kata pengundi luar, pengundi tak betul. Dia minta batalkan nama. Dalam undang-undang SPR, apabila seseorang sudah daftar nama dia dan dipamer, tidak ada protes, maka nama tersenarai di dalam senarai SPR untuk dia sebagai pengundi. Kita tak ada hak untuk buat.